Kira-kira jam 5 pagi, seorang wanita terdengar bunyi seperti orang menjerit tetapi tidak meminta pertolongan. Dia menyatakan bahawa bunyi itu terlalu kuat sehingga menyedarkan dia. Dia juga mengatakan bunyi itu datang dari rumah sebelah dan dia yakin suara itu adalah suara perempuan. Apa yang terjadi sebenarnya? Pada hari kejadian, seorang pegawai polis menerima panggilan daripada kenalan wanitanya. Wanita tersebut meminta bantuan apabila mendapati pintu rumahnya diumpil oleh seorang lelaki yang tidak dikenali, kira-kira pada jam 4.40 pagi. Pegawai polis itu kemudian bergegas ke rumah wanita terbabit dan mendapati pintu rumah kenalannya itu terbuka luas sebelum melihat mangsa sedang bergelut dengan seorang lelaki yang memegang pisau, lalu cuba untuk memberi bantuan. Dalam keadaan kelam kabut, perompak tersebut nekat menikam pegawai polis berkenaan di kaki, bahu dan belakang badan yang menyebabkannya berlumuran darah. Selepas itu, perompak tersebut bertindak menikam wanita terbabit berulang kali sehingga mati dan seterusnya bertindak melarikan diri. Pegawai polis berkenaan yang berada dalam keadaan berlumuran darah telah menggagahkan dirinya memandu ke balai polis berdekatan untuk meminta bantuan anggota polis bagi menyelamatkan kenalan wanitanya yang cedera dirompak. Pegawai polis tersebut kemudian mengarahkan dua anggota polis supaya menaiki keretanya lalu berkejar ke tempat kejadian yang terletak kira-kira 800 meter dari balai polis tersebut. Sebaik tiba di tempat kejadian, dua anggota polis itu mendapati pintu pagar dan rumah berkenaan terbuka luas, manakala seorang wanita terbaring berlumuran darah di ruang tamu. Dua anggota polis berkenaan terus mengangkat wanita terbabit ke dalam kereta milik pegawai polis itu, lalu menghantarnya ke hospital, namun disahkan sudah meninggal dunia. Pakar patologi yang melakukan bedah siasat ke atas mayat mangsa telah mengesahkan bahawa kematian mangsa berpunca dari luka tikaman pada dadanya yang menghala ke bawah, seterusnya memotong otot rusuk, paru-paru kiri, selaput jantung dan menembusi jantungnya dari atas kanan ke bawah. Selain itu, 3 tulang rusuk mangsa juga patah dan terdapat kelaran di kedua belah tangan sehingga terputus urat nadi, manakala dahi mangsa ada kesan dihentak ke objek keras seperti simen dan bibirnya hancur seperti ditampar dengan kuat berkali-kali. Dengan kadar segera, pasukan polis telah menggerakkan operasi bagi memburu perompak tersebut. Tidak lama kemudian, suspek utama dalam kes bunuh ini telah ditahan polis. Apa yang lebih mengejutkan, suspek utama yang ditahan bukanlah seorang perompak. Sebaliknya yang ditahan itu adalah kenalan mangsa sendiri, iaitu pegawai polis yang datang membantu mangsa pada hari kejadian. Penahanan pegawai polis terbabit memang mengejutkan selepas wujud pelbagai spekulasi mengenai pembunuhan kejam mangsa. Suspek utama merupakan seorang inspektor polis yang berusia 29 tahun berasal dari Perak, telah didakwa membunuh mangsa yang berusia 27 tahun pada 29 September 2011 antara jam 4 hingga 5 pagi di dalam sebuah rumah yang terletak dalam sebuah daerah di Sabah. Tertuduh disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan, iaitu membunuh dengan niat yang memperuntukkan hukuman gantung sampai mati jika disabitkan kesalahan. Untuk makluman, mangsa merupakan seorang ibu tunggal dan mempunyai seorang anak yang berusia 7 tahun pada ketika itu. Mahkamah mendapati kesan keseluruhan bukti pendakwaan membawa kepada inferens dan kesimpulan bahawa tertuduh adalah pelaku jenayah itu. Kehadiran tertuduh di lokasi jenayah di mana mangsa merupakan penyewa bilik pertama tidak dipertikaikan. Selain itu, terdapat kekurangan bukti mengenai pembabitan pihak ketiga yang ditegaskan oleh pembelaan, iaitu perompak yang menikam mangsa sehingga mati di samping mencederakan tertuduh. Ini disahkan oleh pendapat pakar perubatan iaitu saksi ke-23 pendakwaan yang mendapati bahawa kecederaan yang dialami oleh tertuduh telah dilakukan sendiri. Tiada pihak ketiga terbabit tetapi hanya pergaduhan antara si mati dan tertuduh yang menyebabkan kematian mangsa. Kecederaan yang dikenakan pada si mati yang menyebabkan kematiannya disebabkan oleh tertuduh. Motif pembunuhan disebabkan oleh hubungan sulit tiga segi antara si mati dengan tertuduh dan si mati dengan saksi ke-12 pendakwaan yang merupakan pengurus di sebuah kilang. Fakta ini disokong oleh saksi ke-7 pendakwaan iaitu rakan baik kepada mangsa. Rakan baik mangsa mengatakan mangsa mempunyai hubungan dengan dua lelaki dalam satu masa.
Menurut rakan mangsa itu, si mati pernah membawanya berjumpa dengan teman lelaki mangsa, iaitu pengurus kilang yang berusia 42 tahun. Hubungan mangsa dan pengurus kilang tersebut baik dan kadang-kadang mereka berdua bergaduh, tetapi keesokan harinya mereka berbaik semula. Mangsa juga pernah memberitahu kepada rakannya itu bahawa pengurus kilang tersebut sudah berkahwin dan mempunyai anak, dan pada masa yang sama mangsa juga ada hubungan sulit dengan tertuduh. Menurut rakan mangsa lagi, hubungan si mati dengan tertuduh juga baik. Mereka bertiga selalu melepak bersama dan suka bergurau senda, tetapi dia tidak tahu sama ada tertuduh dan pengurus kilang itu mengenali antara satu sama lain atau tidak. Selain itu, tertuduh dan mangsa selalu menghantar pesanan ringkas kerana pada ketika itu mangsa jarang berjumpa dengan pengurus kilang tersebut. Ini kerana isteri pengurus kilang itu berada bersama dengannya pada ketika itu, dan ini menyukarkan dia untuk pergi berjumpa dengan mangsa. Rakan mangsa juga mengatakan yang pengurus kilang tersebut mempunyai kunci bilik mangsa kerana pengurus kilang tersebut yang membayar sewa bilik mangsa. Bukan itu sahaja, pengurus kilang itu juga menanggung bayaran kereta yang dimiliki mangsa. Selain membayar sewa bilik dan kereta, pengurus kilang itu juga memberikan wang kepada mangsa setiap bulan. Tetapi rakan mangsa tidak tahu berapa jumlahnya kerana dia tidak pernah bertanya kepada mangsa. Menurut keterangan seorang lagi teman lelaki mangsa yang merupakan seorang pengurus kilang, mangsa masih lagi teman wanitanya pada kali terakhir mereka bertemu, iaitu pada 3 atau 4 hari sebelum kejadian bunuh ini berlaku. Pengurus kilang tersebut mengatakan bahawa dia menjalinkan hubungan cinta dengan mangsa selama hampir 2 tahun dan sering bertemu sebanyak 3 hingga 4 kali seminggu. Dia juga mengaku ada memberikan wang kepada mangsa sebanyak RM1,000 sebulan dan kadang-kadang lebih dari jumlah itu. Dia turut mengatakan dia memberikan wang kepada mangsa ikhlas dari hatinya kerana mangsa adalah kekasihnya. Mangsa tidak pernah memaksa untuk memberikan wang kepadanya, tetapi pada pertemuan terakhir kami, saya melihat ada sesuatu yang tidak kena padanya kerana dia kelihatan tidak gembira. Mangsa ada mengadu bahawa dia memerlukan wang kerana keretanya rosak. Menjawab soalan di mahkamah, pengurus kilang tersebut berkata dia mengenali tertuduh sebagai inspektor polis, tetapi dia tidak tahu yang tertuduh mempunyai hubungan istimewa dengan mangsa. Ketika rakan baik mangsa ditanya di mahkamah sama ada mangsa ada mengadu tentang hubungannya bersama tertuduh beberapa hari sebelum mangsa dibunuh, rakan mangsa mengiyakan pertanyaan itu. Rakan mangsa memberitahu bahawa mangsa ada mengadu jika tertuduh cemburu, dia akan memukul dada dan mengetuk kepala mangsa ke dinding. Keterangan dari rakan mangsa ini adalah sama dengan keterangan dari kakak mangsa. Kakak mangsa ada memberitahu mahkamah bahawa adiknya itu menghadapi masalah dengan teman lelaki iaitu tertuduh seminggu sebelum kejadian menyayat hati ini berlaku. Kakak mangsa juga berasa pelik mengapa tertuduh tidak datang ke rumah mereka pada majlis hari jadi ibu mereka yang diadakan pada 21 September 2011, dan mangsa memberitahu yang tertuduh telah mengambil cuti untuk pulang ke kampung halamannya di Perak. Mangsa memberitahu kakaknya bahawa tertuduh mengambil cuti selama 2 minggu kerana dia ingin memberitahu ibunya dan berbincang secara bersemuka mengenai penceraian antara tertuduh dan isterinya ketika itu. Mangsa juga memberitahu kakaknya yang dia berasa teragak-agak bahawa tertuduh akan menceraikan isterinya, dan jika benar tertuduh akan berbuat demikian, mangsa berkata bahawa dia akan bersetuju untuk berkahwin dengan tertuduh. Bagaimanapun, kakak mangsa seterusnya memberi keterangan bahawa ianya tidak berlaku kerana tertuduh belum menceraikan isterinya dan mangsa mahu memutuskan hubungan dengan tertuduh. Pada pertemuan terakhir, kakak mangsa perasan yang adiknya berkelakuan berbeza. Kakak mangsa mengatakan sejak adiknya menjalinkan hubungan dengan tertuduh, adiknya menjadi kurang bercakap dan suka mengasingkan diri. Akan tetapi, kakak mangsa berkata dia tidak bertanya kepada adiknya itu apa masalahnya kerana dia merasakan dia menghormati perkara itu adalah peribadi, melainkan adiknya sendiri yang memberitahu dengannya. Selain itu, kakak mangsa juga turut mengenali pengurus kilang tersebut sebagai bekas teman lelaki kepada adiknya. Mereka berdua pernah berjumpa dan keluar bersama-sama dengan mangsa kira-kira sebanyak 5 kali, dan pertemuan terakhir mereka adalah pada bulan Mac 2011.
Selepas kejadian bunuh ini berlaku, bapa mangsa berkata dia mula berasa curiga kerana ada sesuatu yang tidak kena apabila dia tidak dibenarkan membuat laporan mengenai kematian anak perempuannya itu. Bapa mangsa juga mengatakan seorang penolong penguasa polis berpangkat ASP telah memberitahunya bahawa dia tidak perlu membuat laporan mengenai pembunuhan anak perempuannya itu, dan apabila dia bertanya mengapa, ASP berkenaan berkata kerana tertuduh telah membuat laporan berhubung kematian mangsa. Selepas ASP tersebut berkata demikian, bapa mangsa pulang ke rumah tetapi kembali semula ke balai polis pada keesokan harinya. Malam itu saya memikirkan kepentingan membuat laporan polis mengenai kematian anak perempuan saya. Jadi saya memutuskan untuk pergi ke balai polis pada keesokan harinya. Bagaimanapun, saya terus ke pejabat dan bukannya ke Jabatan Siasatan Jenayah. Bapa mangsa menjelaskan dia hanya dibenarkan membuat laporan selepas pegawai polis yang ditemuinya bercakap melalui telefon dengan seseorang kira-kira dalam setengah jam. Selain itu, bapa mangsa juga meragui tertuduh kerana dia seorang anggota polis dan dia tahu tentang undang-undang jenayah. Jika benar mangsa meminta pertolongan daripadanya, kenapa tertuduh hanya datang dengan tangan kosong, seorang diri dan tiada seorang pun anggota polis bersamanya, dan jarak lokasi kejadian dengan balai polis berdekatan hanya kira-kira 500 meter sahaja? Bapa mangsa seterusnya berkata jika tidak silap, tertuduh sedang bertugas pada hari kejadian. Menurut bapa mangsa, dia terpaksa membuat laporan polis kali kedua kerana mengesyaki bahawa tertuduh telah melakukan beberapa penipuan di dalam kes ini, termasuk menyembunyikan dan memalsukan beberapa fakta berkenaan kes ini. Antara fakta tersebut adalah yang pertama, tertuduh membuat laporan polis mengatakan kejadian rompakan telah berlaku pada awal pagi kejadian, namun fakta menunjukkan bahawa tiada apa-apa tanda rompakan berlaku, seperti pintu rumah langsung tiada tanda pecah masuk. Fakta kedua, tertuduh menyatakan bahawa mangsa ada menghubunginya pada awal pagi kejadian untuk meminta bantuan, sedangkan secara fakta tiada bukti panggilan daripada bil telefon mangsa yang dikeluarkan oleh syarikat komunikasi Digi yang bertarikh 1 September 2011 hingga 30 September 2011. Fakta ketiga, menurut Dr. Forensik Kota Kinabalu yang menyatakan secara lisan kepada bapa mangsa bahawa anak perempuannya itu telah meninggal dunia kira-kira 3 jam lebih awal sebelum 5.30 pagi pada 29 September 2011. Ini bererti kejadian bunuh tersebut terjadi sekitar jam 2.30 pagi dan amat bertentangan dengan laporan tertuduh dari segi masa kejadian, iaitu pada jam 4.40 pagi menerima panggilan dan 5.15 pagi menghantar mangsa ke hospital. Fakta keempat, tertuduh mengaku sebagai ahli keluarga mangsa semasa menghantar mangsa ke hospital, sedangkan mereka berdua langsung tiada kaitan persaudaraan. Fakta kelima, dalam laporan mengatakan tertuduh meminta bantuan di balai polis berdekatan selepas kejadian, tetapi kenapa tidak ada ambulans ataupun kereta polis menghantar mangsa ke hospital, tetapi hanya membawa mangsa menggunakan kereta persendirian milik tertuduh. Fakta keenam, menurut bil DG mangsa pada jam 10.30 pagi dan 4.47 petang pada 29 September 2011 selepas mangsa meninggal dunia, terdapat panggilan keluar dibuat ke nombor tidak dikenali dan ke nombor tertuduh. Persoalannya, bolehkah telefon bimbit mangsa digunakan sedangkan ianya berada dalam jagaan pihak polis sebagai salah satu bukti penting dalam kes ini? Siapakah yang menggunakan telefon bimbit mangsa untuk membuat panggilan? Fakta ketujuh, laporan polis yang dibuat oleh tertuduh disyaki merupakan suatu penipuan untuk menutup fakta kejadian sebenar. Bahkan, tertuduh tidak ke balai polis untuk membuat laporan polis tersebut kerana tertuduh telah ditahan di ward hospital pada pagi itu. Sehari sebelum kejadian, iaitu pada 28 September 2011, kira-kira jam 5.20 petang, tertuduh dan mangsa ada berbual dalam telefon. Bapa mangsa mengatakan pada petang itu, mangsa berada di rumah ibu bapanya. Mangsa bercakap melalui telefon bimbitnya dengan intonasi yang kasar. Mangsa kelihatan sangat pelik kerana dia bercakap dari dalam rumah kemudian bergerak keluar rumah. Bapa mangsa turut mengatakan yang anak perempuannya itu tidak pernah berkelakuan seperti itu sebelum ini. Dia juga mengatakan yang dia tidak sempat mendengar perbualan telefon anaknya itu kerana kedudukannya yang jauh pada ketika itu.
Menurut bapa mangsa iaitu sehari sebelum kejadian, rancangan mangsa adalah untuk tidur di rumah ibu bapanya. Namun selepas panggilan yang diterima mangsa pada petang itu, mangsa mengubah rancangannya untuk pulang ke bilik sewanya. Bapa mangsa juga mengatakan yang dia mengenali tertuduh sebulan sebelum kejadian, iaitu ketika tertuduh datang ke rumahnya pada hari raya dan dia tidak pernah menghalang hubungan anak perempuannya itu dengan tertuduh. Pada tahun 2014, Hakim Mahkamah Tinggi membaca alasan penghakiman beliau. Ahli keluarga semua diam dan bersabar. Tiba-tiba Hakim mengatakan, oleh itu, dibebaskan dan dilepaskan. Setelah mendengar keputusan Hakim, semua ahli keluarga terkejut. Timbalan Pendakwa Raya menjalankan tugas untuk menjelaskan keadaan sebenar kepada keluarga mangsa. Ternyata undang-undang telah membelakangi keluarga mangsa. Tertuduh terlepas dari hukuman gantung sampai mati kerana semua bahan bukti dan siasatan telah terbakar dalam satu kebakaran di balai polis berkenaan. Disebabkan hal inilah, pihak berhakiman sukar untuk membuat keputusan tanpa fakta atau bukti untuk dipertimbangkan. Bagaimanapun, Mahkamah Persekutuan pada Mac 2018 telah memerintahkan tertuduh membela diri susulan rayuan pendakwaan terhadap keputusan Mahkamah Tinggi itu. Tertuduh memilih untuk membela diri dengan memberi keterangan bersumpah pada Oktober 2018. Tertuduh juga memanggil seorang ahli patologi forensik sebagai saksi kedua dalam pembelaannya.